بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita berkumpul seperti biasa tuan-tuan pada malam ini. Setelah kita cuti lebih kurang dalam 4 ke 5 bulan, alhamdulillah malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Taala dan peluang oleh Allah Taala untuk kembali seperti biasa melakukan ibadat mingguan kita, iaitu berada di dalam majlis ilmu ataupun dengan dalam bahasa lain dipanggil semata-mata mendengar ilmu itu merupakan satu ibadat sekiranya kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama selalu ingatkan kita jaga, jangan terlupa kita niat ketika mana kita berada dalam majlis ilmu, kerana niat itulah memainkan peranan penting untuk kita dapat ataupun tidak ilmu, untuk kita dapat ataupun tidak pahala. Faham itu soal yang kedua. Walaupun kita tak faham tapi kita dapat ilmu, kita dapat pahala. Pahala berada dalam majlis ilmu itu besar. Itu penting tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung tajuk basic malam ni. Kita mula masuk tajuk yang asas di dalam bab solat. Muka surat 15. Kita akan masuk syarat sembahyang malam ni, syarat sah sembahyang. Sebelum tu kita habiskan dulu topik kecil dia iaitu bandingan sembahyang dengan sungai. Itu introduction yang masih belum habis lagi. Kemudian kita akan masuk tajuk yang kita selalu sebut tuan-tuan, antara tajuk asas di dalam bab ibadat, bab solat ialah kita nak masuk malam ni iaitu syarat sah sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dibandingkan sembahyang dengan sungai. Ini kita habiskan dulu pengenalan ataupun pendahuluan yang dibuat oleh musannif pengarang kitab kita ini. Dia nak bandingkan betapa besarnya pahala sembahyang ini, antara kehebatan, kebesaran, kemuliaan, ketinggian sembahyang. Digambarkan panjang lebar, lebih kurang 15 muka surat, sebagai motivasi kepada kita betapa besarnya pahala sembahyang ini. Dia cerita bagaimana level atau standard sembahyang orang yang soleh, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, yang dipanggil awliya Allah. Kita dah bincang sebelum daripada ni sembahyang wali Allah, sembahyang peringkat mereka rasai apa yang mereka lakukan, hati mereka, perbuatan mereka terus berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat mereka. Maka kita ni tuan-tuan nak capai peringkat mereka ada proses dia. Kita kena lalui proses, bermula dengan langkah yang pertama. Malam ni insya-Allah kita akan mula langkah pertama. Tajuk yang pertama iaitu dipanggil peraturan zahir sembahyang. Kita dah sebut tuan-tuan, nak capai standard solat yang hebat di sisi Allah Ta'ala ini mesti kombinasi antara dua peraturan. Peraturan sembahyang zahir, lengkapkan, clearkan, cantikkan. Yang kedua pula peraturan batin. Dua peraturan ini kita sebut sebelum daripada ni hampir 5 ataupun 6 perkara detailnya. Kombinasi di antara dua peraturan asas inilah detailnya lahir 5 perkara yang kita sebut sebelum daripada ni. Maka kita nak mula kitab kita ini, modul kita ini dengan peraturan zahir ada 3. Kalaulah tuan-tuan tak settle peraturan zahir, maka tidak akan dapat
peraturan batin, tak akan dapat khusyuk di dalam solat, tidak akan dapat ikhlas. Tak boleh kita nak cuba untuk capai maqam ikhlas, dan tak boleh untuk kita nak tazallul, perasaan hina diri di hadapan Allah ketika kita melakukan perbuatan salat. Dia tak hadir, perasaan kita tidak hadir. Kenapa? Kerana langkah pertama, zahir belum kita selesai lagi. Makna apa? Makna kita kena repair dulu peraturan zahir ada 3. Apa dia peraturan zahir ada 3, tuan-tuan? 3 ni yang asas, kita tak sebut yang sunat. Pertamanya, syarat sah salat. Ada 9 perkara yang kita akan bincang. 2 malam ni, 2 daripada 9 kita nak mula dulu. Inilah asas, dia panggil peraturan. Kita kena akur, kita kena patuh supaya amalan solat kita ini mendapat, orang panggil syarat untuk Allah terima. Pahala lain isu. Kita settle dulu asas. Nak dapat pahala, kita kena jaga beberapa perkara lain. Sebab tu malam ni sangat-sangat asas dia punya tajuk dia, iaitu syarat sah ibadat kita, solat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ada 9 perkara yang mesti kita settlekan. Baik, sebelum kita masuk 2 daripada 9, tuan-tuan, kita akan selesaikan dulu tajuk pendahuluan kepada tajuk solat kita ini. Dia gambarkan bagaimana solat orang yang soleh, solat orang yang mendapat maqam ataupun standard wali Allah. Ini solat mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud sabda Nabi, dibandingkan sembahyang yang 5 dengan sungai besar yang deras yang laju di hadapan pintu seorang kamu. Ini bandingan dia. Seolah-olah dia kata bandingan antara sungai dengan ibadat solat. Ibadat solat ini dia ulama kita gambarkan seperti sungai yang deras, yang laju mengalir airnya. Di mana? Di hadapan pintu rumah kita. Seolah-olah gambaran dia. Dan kamu mandi di dalam sungai itu 5 kali sehari, maka apa lagi ada tinggal dakinya, yakni tentu badannya badan seseorang yang mandi 5 kali sehari di hadapan sungai, di dalam sungai yang besar, air yang mengalir laju yang berada di hadapan pintu rumahnya. Apa lagi? Nascaya katanya badannya akan suci bersih. Itu umpama dia. Begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Dia nak gambarkan bagaimana impak, kesan, manfaat sembahyang yang sempurna di sisi Allah Ta'ala ini. Apa kesan dia? Apa manfaat yang kita dapat? Begitulah mereka yang mendirikan sembahyang dengan sempurna tiap-tiap hari 5 kali. Tetap sembahyang ini menghilang akan dosanya. Manfaatnya, selain daripada kita dapat pahala, tuan-tuan, apa manfaat yang Allah ganjar kepada kita? Bersih daripada dosa kecil. Ini sembahyang. Dengan diampunkan oleh Tuhan segala dosa kecil mereka, melainkan dosa besar, maka dihajak kepada taubat. Adapun dosa besar, maka tidak dihilangkan oleh Allah Ta'ala secara mudah. Mesti mengikut prosedur dia. Allah nak ampunkan dosa besar ini mesti melalui taubat. Kalaulah kita tidak melakukan taubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa besar. Ini kena prosedur dia, memang begitu Allah tetapkan kepada kita. Allah tidak akan ampun secara auto dengan kebajikan yang kita buat, kebaikan yang kita buat tanpa melalui proses taubah. Baik itu kita kena taubat. Taubat ini, tuan-tuan, kita akan belajar di dalam kitab tasawuf. Tetapi kalau tak silap saya, di belakang ini pun dia ada sebut secara ringkas sebagai panduan kepada kita. Dosa-dosa yang lampau, tuan-tuan, kena taubat. Dosa kecil pun wajib taubat, dosa besar lebih-lebih lagi. Cuma beza dia, dosa kecil ini, kebajikan yang kita buat, akan Allah Ta'ala hapuskan dosa kecil. Itu antara kebaikan. Besarnya, tingginya nilai kebaikan yang kita buat. Ada kebaikan yang kita buat boleh menghilangkan dosa kecil. Adapun dosa besar mesti kita kena taubat. Walaupun kita dah tinggal dosa itu,
Tu kadang-kadang tuan-tuan kita dah tinggal dosa tu, tapi kita lupa nak taubat. Kesalahan taubat tetap sampai kiamat. Kalau kita tidak bertaubat. Contoh kita dah tinggal lama dah perbuatan haram, tinggal solat cukup. Satu lagi, tinggalkan ilmu asas fardu ain. Itu jarang orang perasan tuan-tuan. Yang ramai orang tak sedar, kurang perasannya ialah meninggalkan 3 sendi asas ilmu itu menjadi kesalahan. Dosa dia tuan-tuan bukan dosa kecil. Kerana 3 ilmu ini, ilmu yang asas untuk apa? Untuk kenal Allah Ta'ala. Ilmu akidah. Tanpa melalui ilmu akidah, manusia tidak akan kenal Allah Ta'ala. Mana mungkin dia jadi dosa kecil. Sebab itulah dosa besar. Kesalahan kita meninggalkan ilmu akidah sehingga kita tak berapa kenal Allah Ta'ala. Maka kesalahan kita dengan Allah. Kerana Allah tuntut kita bermula akil balik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalam bentuk fa'lam ini bukan indirect tuan-tuan. Direct Allah tuju kepada kita, perintah secara direct. Fa'lan, hendaklah kamu mengenal siapa dia? Allah, la ilaha illallah, Tuhan yang tidak ada Tuhan lain melainkan Tuhan inilah yang layak disembah. Itu direct dia perintah supaya kita kenal dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan perhati kenapa ulama kita nak bagi kita sedar, nak bagi kita realize, nak bagi kita ingat, sehingga ulama kumpul. Ini bukan Nabi kumpul, ulama kumpul. Apabila tuan-tuan tahlil, ulama kita letak ayat ini di hadapan tahlil. Orang tak baca bismillah tuan-tuan sebelum baca la ilaha illallah, memang tak sunat pun. Tuan-tuan sebelum tahlil, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sunat kita mulakan dengan bismillah. Kita dah sebut di awal kuliah kita dulu dalam perbahasan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ulama kita kumpul letak di awal itu mula dengan afdalu fa'lam. Afdal ni apa dia tuan-tuan? Afdalu zikri, afdal zikir, maknanya sebesar-besar ingatan kamu kepada Allah Ta'ala ialah lafaz la ilaha illallah. Tetapi sebelum lafaz la ilaha illallah, ulama kita mulakan dengan fa'lam. Dia ambil ayat Quran. Fa'lam itu bukan hadis, tetapi ayat Quran. Ayat Quran ini ulama combine dengan afdalul zikri fa'lam. Kenapa? Kerana ulama kita nak sedar kita bahawa fa'lam yakni mengenal Allah Ta'ala itu bukan sunat, tetapi mesti wajib dipaksa oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita meninggalkan ilmu mengenal Allah menjadi kesalahan, wajib taubat walaupun kita dah belajar. Kita dah mula belajar, dia tak menjadi kesalahan sebelum kita mula belajar. Kerana dia mula tempoh masa dipaksa oleh Allah Ta'ala mula apabila kita aqil dan balik. Itu mula dia. Tapi kita dulu dah belajar lah. Ini contoh saja. Sebab tu kita kalau tuan-tuan masih ingat dulu masuk kafar, kelas kafar ada akidah, kelas kafar ada fiqh, kelas kafar ada tasawuf. 3 benda itu. Kenapa kafar ada tuan-tuan? Kerana 3 ilmu itu wajib setiap mukallaf. Cuma yang kena detailkan tuan-tuan, dia bukan sekadar baca, bukan sekadar kafar, tapi kena faham. Itu saja. Kalau kafar pun tak faham, tak settle juga. Kena ulang. Sebab itulah belajar sampai ketua tuan-tuan. Bukan sampai ketua, sampai ke mati. Itu paling specialnya tuan-tuan. Belajar ni sampai mati. Sebab apa special? Pahala sampai mati. Kita duduk di bawah ni pahala dapat. Kalau kena gaya kita niat elok. Sebab tu saya sebut selalu, niatlah kita belajar ini sampai kita mati. Walaupun tak sempat khatam, kita dah mati awal, maka orang yang di bawah ni kita baca di atas, orang yang duduk di bawah setiap malam kita baca, kata para ulama, akan dapat saham, dapat pahala. Begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Sebab tu kita nak repair solat kita tuan-tuan supaya sempurna. Bukan setakat sembahyang saja, tetapi sempurna peraturannya, menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sempurna tiap-tiap hari 5 kali dia solat dengan sempurna. Tetaplah sembahyang ini menghilangkan akan dosanya dengan diampun oleh Tuhan, melainkan dosa besar, maka dihajat kepada taubah. InsyaAllah tuan-tuan kita akan belajar bab taubah di belakang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya,
apabila sembahyang seseorang nescaya dihantar akan dosanya di atas kepala, dan tiap-tiap kali sujud gugurlah dosanya hingga suci sekalian dosa kecil dirinya. Ini dosa kecil, tuan-tuan. Kata Nabi, ini sabda Nabi, kata Nabi, dosa ini, orang yang solat ini Allah Ta'ala letakkan di atas kepala dosa dia, dosa kecil dia. Allah himpunkan dosa dia ini, kesalahan dia ini, letakkan di atas kepala dia. Maka setiap kali dia sujud akan gugur dosa-dosa kecil dia. Lagi banyak dia sujud, lagi banyak dosa-dosa kecil akan hilang. Ini antara keistimewaan orang solat. Tetapi kena solat yang sempurna. Sebab tu kita kena jaga solat yang sempurna ini. Dia boleh ada pahala dan dia boleh menggugurkan kesalahan kita, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan dia. Kita nak collect pahala dan kita nak gugurkan dosa. Jangan pahala pun kita collect, dosa pun kita collect. Dia sama banyak. Tak untung kita sama banyak. Kita nak lebih lebih pahala. Adapun dosa tetap kita akan ada. Setiap hari, tuan-tuan, bangkit pagi sampai malam akan kita lakukan dosa, sama ada sedar ataupun tidak. Sebab tu perlu kepada ilmu. Ilmu ni pandu kita, ini dosa tinggalkan, ini kesalahan tinggalkan, ini ada pahala buat. Itu ilmu yang akan jentik kita, akan bagi ilham kepada kita, akan bagi kekuatan kepada kita. Itu ilmu. Baik, tuan-tuan, masuk tajuk baru, syartun ataupun syarat sembahyang. Ini yang kita sebut. Mula kita nak masuk tajuk yang asas, tajuk yang pertama. Kita sebut tadi, tuan-tuan, yang kita nak repair peraturan zahir solat ini, asasnya ada 3 tajuk. 3 tajuk yang wajib. Kita tak bincang yang sunat. Walaupun dalam kitab kita ini ada yang sunat. Kita akan bahas juga sunat ab'ad, sunat hay'ah. Cuma kita nak cerita kerangka kepada tuan-tuan, asasnya sembahyang ini ada 3 komponen yang wajib. Apa dia? Yang pertamanya ialah syarat sah, yang keduanya ialah rukun ataupun syarat pelaksanaan setiap rukun 13. Syarat sah ada 9, rukun 13 ataupun syarat pelaksanaan rukun 13. Setiap rukun 13 tu dia ada syarat sah dia. Itu yang kita akan detailkan. Dan ketiga, tuan-tuan, komponen terakhir yang perlu kita jaga, yang perlu kita cakna dan peduli ialah perkara yang batal solat. Ada 3 benda asas. Tanpa kita sebut syarat wajib, tanpa kita sebut sunat ab'ad, tanpa kita sebut sunat hay'ah. Kita akan bincang sunat ab'ad pun kita bincang, sunat hay'ah pun kita akan bincang juga. Cuma kita nak tahu, tuan-tuan, inilah yang perlu kita fokus. 3 benda ini. Syarat sah sembahyang 9, rukun 13. Setiap satu rukun itu dia ada terma dan syarat untuk kita laksanakan dia. Dan last sekali ialah perkara yang batal solat. 3 benda. Kita mulakan dengan syarat yang pertama atau tajuk yang pertama, iaitu syarat sah sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat sembahyang. Syaratnya ada 2, tuan-tuan. Dan kitab kita ni dia bawa syarat sah. Syarat wajib dia tak sebut. Syarat sembahyang di sini ni dia panggil syarat sah. Syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang kita nak bincang ni, tuan-tuan, syarat yang perlu kita jaga, peraturan di luar daripada sembahyang. Bahasa kita dipanggil apa? Dipanggil kita kena jaga 9 terma ini sebelum kita takbir Allahu Akbar. Itu. Dalam sembahyang kita jaga 2 benda. Asas pertama rukun, yang kedua perkara batal. Syarat sah ini sebelum takbir Allahu Akbar kita kena clear. Kita kena memenuhi kriteria yang telah disebut 9 ini, mesti clear. Bukan dalam solat, sebelum solat. Tu dia panggil syarat sah sembahyang, merujuk kepada syarat sah sebelum sembahyang. Sebelum tuan-tuan Allahu Akbar, tuan-tuan kena jaga 9 perkara. Checklist 9 perkara clear ataupun tidak? Clear. Allahu Akbar sah. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar sah, tiba-tiba di dalam solat kita tak jaga 2 benda, maka dia panggil batal. Ini penggunaan bahasa syarak. Dia tak panggil tak sah.
Ini beza tak sah dengan batal. Kenapa? Kerana merujuk kepada topik dia. Kalaulah benda itu sebelum solat, kita tidak memenuhi salah satu daripada 9 terma ini, takbir Allahu Akbar, tak sah. Kenapa? Aku tak panggil batal. Kerana dia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat, 1 daripada 9. 8 clear, 1 tak clear. Takbir Allahu Akbar. Apa yang tak clear tuan-tuan, yang kita nak bincang malam ni? Dia tak yakin ataupun tak zon masuk waktu. Dia agak saja. Allahu Akbar dalam keadaan agak-agak saja. Rasa-rasanya dia kata dah masuk dah waktu. Tak yakin, tak zon. Kita akan bincang macam mana yakin, macam mana zon. Ini level-level masuk waktu. Maka status sembahyang dia bukan batal, tetapi tidak sah. Walaupun tuan-tuan sebenarnya ketika dia solat itu memang dah masuk waktu. Kita yang dah yakin ni ataupun kita zon ini memang kita tengok masuk waktu, tetapi individu yang sembahyang ketika takbir Allahu Akbar dia tak yakin ataupun tak zon, dia hanya agak-agak syak, samalah agak-agak syak, perasan-perasan, rasa-rasa, maka tidak dibenarkan sembahyang dalam keadaan perasan, dalam keadaan rasa-rasa, dalam keadaan agak-agak, kerana dia ada level-level yang telah ditetapkan. Salah satu terma sembahyang mesti tahu masuk waktu. Maka level tahu ini yang kita akan bincang. Tahu standard macam mana. Ada tahu yang yakin, ada tahu yang zon. Itu asas dia. Mesti tahu. Tak boleh agak-agak. Tahu ke tidak masuk waktu? Biasanya masuk waktu dah ni. Confirm ke? Taklah. Tapi biasanya masuk dah waktu. Biasanya tak boleh. Ini dipanggil apa? Dia panggil tak sah, bukan batal. Ini yang kita nak bincang, dipanggil 9 terma ini. Dia mesti kita kena penuhi, kena akur sebelum solat, kena clear sebelum solat. Dalam solat tuan-tuan, sebab Allahu Akbar bar jadi solat, dia dah penuhi 9 perkara. Clear. Maknanya dipanggil tuan-tuan status solat dia sah. Maka ingat tuan-tuan, ada 4 rakaat ni solat isyak, dia mesti jaga 2 benda. Pertama, dia kena jaga pelaksanaan rukun satu persatu. Ada 13 rukun, setiap rukun pelaksanaan dia ada syarat, dia ada terma, mesti akur. Cara rokok macam mana? Mesti kena akur, ada 4 syarat rokok. Cara i'tidal macam mana? Mesti akur, ada 2 terma syarat i'tidal. Patuh, 2 terma syarat. Dan satu topik lagi tuan-tuan yang penting, semua akur, semua dia penuhi. 13 rukun cantik pelaksanaannya. Tetapi satu tajuk lagi, dia tak peduli. Apa dia? Perkara batal. Ini yang kita nak sebut tuan-tuan. Beza tak sah dengan batal. Ada perkara batal yang dia laksanakan, yang dia buat. Contoh tuan-tuan, dia tak berapa cakna tentang etika, formula pergerakan dalam solat. Kita akan bincang. Pergerakan dalam solat ada formula dia. Ada sekali apa hukum dia. Pergerakan berat 2 kali apa hukum dia. 3 ke atas apa hukum dia. Kita dah sebut secara ringkas sebelum daripada ini. Tiba-tiba dia tak perasan, dia bergerak 3 ke atas, batal. Walaupun cantik rokoknya, sujudnya cantik, i'tidalnya cantik, fatihahnya cantik, tahiyat awalnya cantik, tahiyat akhirnya cantik, salahnya cantik, tetapi pergerakan lebih 3 ke atas, maka batal sembahyang, bukan tak sah. Itu beza. Topik yang kita nak bincang ni tuan-tuan, kita panggil tak sah solat, bukan batal solat. Sebab itulah takbir Allahu Akbar tidak ada wudu, maka tak sah solat, bukan batal. Baik, kita nak bincang 2 saja malam ni tuan-tuan. Dia hampir sama, 2 ni hampir sama konsep dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, orang yang hendak sempurna sembahyangnya, sembahyang yang sempurna, komplit undan-undannya dan pahalanya, hendaklah, jadi wajib, jaga syarat yang 9 ini. Ada 9 syarat sah sebelum kita takbir Allahu Akbar. Mana dia 9 ini? Pertamanya, yakin atau berat sangka masuk waktunya. Ini dia bagi asas saja tuan-tuan, 2 level. 2 level saja cara untuk kita tahu masuk waktu.
Kesimpulan tuan-tuan, poin yang pertama, syarat pertama, terma pertama ini apa dia? Kita wajib mengetahui ataupun tahu masuk waktu sebelum takbir ataupun sebelum solat. Wajib, bukan sunat, bukan harus, tapi wajib mengetahui ataupun tahu masuk waktu sebelum takbir Allahu Akbar. Maka kita nak tahu tuan-tuan status tahu ini, cara tahu ini, ada berapa level tahu? Itu yang kita nak. Asasnya tuan-tuan dua, detailnya ada tiga. Kan tuan-tuan ingat dua ni cukup. Level tahu ini ada dua level ataupun dua standard. Pertama apa? Pertama standard yakin. Kita tahu itu standard kita yakin. Tahu masuk waktu sebelum takbir Allahu Akbar. Zuhur tuan-tuan takbir tadi, zuhur tadi takbir tadi, tuan-tuan tahu masuk waktu itu level mana? Level yakin. Apa makna yakin? Tuan-tuan tengok jam, level mana? Tuan-tuan dengar azan di surau, level mana? Dengar azan dalam TV, level mana? Dengar azan dalam radio, level mana? Itu kita nak tahu. Soal kita dah ikut tu, okey dah, sah dah. Cuma nak tahu secara ilmiahnya, secara akademiknya, selama ini kita duk berpandu kepada jan, berpandu kepada apa nama ni, surau, berpandu kepada radio dan TV, itu level mana? Baik, kita pertama dulu tuan-tuan. Level pertama kita tahu masuk waktu level yakin. Apa makna yakin? Yakin ni selalu kita sebut dalam fiqh. Dalam fiqh ni tuan-tuan, ini kunci asas untuk memahami isu ataupun hukum dalam fiqh. Standard ini tuan-tuan membantu kita untuk memahami hukum dalam fiqh. Dalam fiqh ni dia ada sangat ketat undang-undang dia tak boleh kita nak hukum mudah-mudah. Ini dia punya kayu ukur dia. Ada 3 asas dalam fiqh, kayu ukur asas. Pertama yakin. Tak kisah tuan-tuan nak hukum air dalam baldi masuk dalam tandas, ini dia punya kayu ukur dia. Sebelum kita nak hukum air yang berada dalam baldi dalam tandas itu statusnya suci ataupun mutanajis, tuan-tuan jangan pakai akal. Saya masuk dalam tandas tuan-tuan tadi, saya tengok dalam baldi ada air separuhnya, maka hukum apa pun saya nak guna air itu untuk istinja. Apa dia istinja? Basuh kencing. Tuan-tuan, basuh kencing kena guna air yang bersih, air mutlak, tak boleh air mutanajis. Jangan kata alah tak apalah nak basuh kencing je, ikutlah hentamlah air apa pun, tak boleh. Kalau tak sah basuh kencing, tak sah solat. Masuk masjid haram kerana ada najis di badan kita. Sebab itu kalau tak sah basuh kencing, maka tak sah kita solat. Kenapa? Kerana solat tak sah tadi kerana terma salah satu daripada 9 mesti suci badan dia daripada najis yang tidak dimaaf. Air kecil najis tidak dimaaf, mesti suci. Maka nak suci dengan air apa? Air mutlak. Nak hukumkan air yang berada dalam tanah itu mutlak ataupun najis, tuan-tuan, inilah kayu ukur dia. Pertama yakin, yang kedua zon, yang ketiga syak. Keempat wahan tak apa, tak bincang. 3 ni yang penting. Level dia pertama yakin. Yakin ke tidak air dan tanah itu najis? Jawab dia tak yakin. Sebab itu boleh guna air dalam tanah. Kalau kita guna aminda otak kita tuan-tuan, andaian kita, takkan. Ini andaian, tidak dibenar dalam syarak. Main takkanlah tahu orang kecil tak terpancuk di dalam baldi itu, mesti terpancuk. Nampak ke tidak Tuan Haji? Tak nampak lah, tapi takkan. Dia main takkan tidak dibenarkan di dalam proses hukum penhakiman. Kita nak hakim, nak jatuhkan hukum air itu suci ataupun tidak, maka ada kriteria dan kayu ukur dalam syarak. Bukan kata mana boleh guna, dah najis dah. Kenapa najis Tuan Haji? Orang kecil dia akan terpancut dalam tu. Dak Tuan Haji nampak? Tak nampak lah. Lepas tu macam mana Tuan Haji hukum? Takkanlah tak masuk. Cuba hang fikir, cuba engkau fikir. Dia guna akal dia. Syarak tidak dibenarkan menggunakan akal, kerana Allah gubal undang-undang, gubal peraturan. Dah ada modul dia, kita ikut modul saja. Kita ikut perlembagaan yang berada di dalam kitab fiqh. Apa yakin tuan-tuan? Yakin idrab, mendapatkan sesuatu bisyahadah, dengan panca idra. Ini yakin. Jangan kita mudah yakin aku. Tapi dia tak tengok pun, bukan yakin. Dia level kedua. Tapi dia tak tahu makna yakin, dia sentiasa guna. Aku yakin dalam tanah itu ada najis. Aku yakin air dalam tanah itu najis. Tidak. Yakin ni tuan-tuan, mendapatkan sesuatu
bisyahadah, dengan panca indera, kena tengok sendiri najis masuk dalam baldi, kena dengar kalau benda boleh dengar, kalau benda boleh cium kena cium, ada najis ke tidak dalam baldi, ya yakin sebab saya cium bau air kecil dalam baldi ini, confirm, baulah yakin, kerana kita idrab, kita mendapatkan sesuatu najis itu dengan hidung kita. Itu dipanggil mendapatkan sesuatu maklumat menggunakan panca indera, level dia panggil yakin. Dia panggil yakin. Nampak dengan mata kita masuk najis, dia panggil yakin. Baik, yakin ni tuan-tuan relate dengan yang kita dah bincang ini, masuk waktu. Macam mana yakin masuk waktu? Masuk waktu tuan-tuan di dalam agama kita, di dalam syariat kita, yakin masuk waktu. Waktu ini tuan-tuan dia berdasarkan kepada pergerakan matahari. Ingat, waktu merujuk kepada pergerakan naik dan turun matahari, itu dipanggil waktu. Kalau orang tanya apa makna masa dan waktu, masa ini dan waktu ini merujuk kepada pergerakan matahari. Pukul tu kita sekarang ni bagi pukul, ada pukul 1, ada pukul 2. Kenapa? Jam ini, masa ini ada jam. Dulunya kan tak ada jam. Zaman pemerintahan Islam, Turki Uthmaniyah, lahirnya jam ini. Lahirnya pukul 1, 2, 3, 4 ada jam. Pada zaman Turki, kerajaan Turki Uthmaniyah. Ini kehebatan Allah bagi kepada kerajaan Islam yang terakhir. Boleh lahirnya jam. Baik, merujuk kepada pergerakan naik matahari, itu dipanggil masa. Maka kita nak tahu tuan-tuan, sebab tu kita belajar dalam kitab kita dia kecil, dia tak bincang. Kitab yang besar dia bincang, nak tahu masuk waktu zuhur macam mana, subuh macam mana, yakin. Maka tuan-tuan, yakin masuk waktu, kita melihat pergerakan peredaran matahari, naik turun matahari. Contoh, bila masuk waktu zuhur, yakin tak nak tengok jam. Yakin tuan-tuan tahu ada info, ada maklumat, ada ilmu tentang pergerakan matahari, ilmu falak tuan-tuan tahu. Maka cara dia, ketika mana tuan-tuan tengok matahari berada di puncak, di tengah langit dia panggil, sedikit pun dia belum bergerak. Kajian ilmu falak, matahari akan tegak di atas kepala dia hanya beberapa saat saja. Kemudian akan gelincir sebelah matahari jatuh, maghrib. Dia akan gelincir sebelah maghrib, sebelah matahari jatuh. Sebab tu orang Kelantan, alik jatuh dia panggil. Kenapa? Kerana itu kawas sebelah matahari jatuh. Alik naik, kalau pergi di Kelantan, dia black sikit bahasa dia. Arah dia kata alik jatuh. Ada kiblat mana? Kiblat alik jatuh. Pergi mana pun dia kata, kalau arah kiblat, tengok arah dia alik jatuh. Apa alik jatuh? Belah matahari jatuh. Alik naik, dia ada alik naik. Alik naik ni belah matahari naik. Alik ilir tak ada lah, ilir dengan ulu. Dia ada 4. Ilir, ulu, jatuh, naik. Itu bagi orang belah sana. Tuan-tuan tak tahu apalah, pening dah. Apa dia main jatuh naik ni. Ini relate dengan matahari, jatuh naik. Jadi kita nak tengok tuan-tuan, bila matahari, bila masuk waktu zuhur, gelincir matahari, sedikit sahaja gelincir, dah mula masuk waktu zuhur. Gelincir sedikit. Nak tahu dia gelincir sedikit ni, kita mesti letak objek. Kita pacak kayu tengah-tengah matahari tuan-tuan, dia mengeluarkan sedikit sahaja, mula bayang-bayang sedikit, tanda matahari sedikit sahaja gelincir, mula masuk waktu zuhur. Yakin, tak tengok jam, tak dengar azan tuan-tuan, kita tengok sendiri matahari dah gelincir sedikit, maka itu mula masuk waktu zuhur. Baik, kita nak ringkas, kita tak sebut cara masuk asar, kita nak ringkas tuan-tuan. Cara masuk asar ada cara panduan, tengok macam mana. Masuk maghrib, tak tengok jam, kita tengok matahari. Kalau matahari tak ada, makalah kita akan guna level yang kedua. Baik, serta tuan-tuan, kalau kita tengok jam, kita tengok dengar azan, kita tengok dengar azan, tengok jam, tengok apa lagi? Kita dengar TV, tengok TV, itu bukan yakin.
Bukan yakin. Kita nak bincang level kedua pula. Baik, kesimpulan tuan-tuan, sebelum kita ke level kedua, kesimpulan saya ulang sekali lagi. Level pertama, kita tahu masuk waktu dengan yakin. Macam mana yakin? Kita melihat sendiri pergerakan matahari. Kita kena tahu maklumat, kena ada ilmu bagaimana matahari berada di mana masuk waktu asar. Itu kena ada info. Kalau tak ada info, maka kita akan menggunakan level kedua. Level kedua. Baik, level kedua apa dia tuan-tuan? Baik, sebelum level kedua, level pertama juga, yakin juga sekiranya kita mendengar azan, tapi azan itu orang itu dia melihat sendiri. Dia melihat sendiri matahari, dia tak tengok jam, dia tengok matahari, yakin, kemudian dia azan. Maka kita yang dengar dia azan, kita juga berada satu level dengan dia. Level yakin. Ataupun dia tak azan, dia beritahu pada kita. Dia kata, aku dah tengok matahari dah gelincir sedikit, masuk dah zuhur. Kita tak pandai tengok, dia tolong beritahu pada kita. Dia panggil khabar, orang yang boleh dipercayai. Dia memberitahu kita, dia melihat dengan yakin dah masuk waktu, kemudian info kepada kita, dia beritahu kita, maka kita juga berada satu level dengan dia. Dia panggil apa? Kita tahu masuk waktu, level yakin. Kenapa? Kerana dia yang beritahu kepada kita, dia yakin, dia tengok sendiri. Baik, settle tuan-tuan. Yang kedua ini praktikal dengan kita. Level kedua tuan-tuan, level apa? Dalam bahasa syarak dipanggil zonnun. Zon. Saya sebut tadi tuan-tuan, kayu ukur di dalam syarak ada 3 sahaja pengukur dia. Pertamanya yakin, yang keduanya ialah zon, dan yang ketiga syak. Yang tidak diambil kira di dalam penhakiman ialah syak. Syak tidak ambil kira tuan-tuan. Dua ni saja diambil kira, ada hukum. Yakin, ya ada hukum. Zon ada hukum, tetapi syak tidak ada hukum. Tu tak boleh nak hukum syak ni. Sebab itu syak, kita akan belajar tuan-tuan, ada isu-isu tertentu syak dia akan kembali kepada asal. Dia tidak boleh mempengaruhi hukum. Kita akan bincang isu-isu syak. Kalau syak air tadi, najis ataupun tidak, apa status air, kita akan bincang. Sekarang ini kita nak terus ringkaskan kerana masa kita dah nak hampir kita nak azam dah. Baik, kita nak simpulkan tuan-tuan. Sekejap saya nak tengok kita titik tadi. Sebab kita nak berhenti, kita tengok dulu, nak sambung bulan depan. Sebelum saya nak terang Zoom itu, mana tadi kita yakin Okey, pertama yakin atau berat sangka masuk waktunya. Dua level. Dan tidak sah sembahyang serta tidak yakin ataupun tidak berat sangka masuk waktu. Kalau berbetulan dengan waktu sekalipun, tidak sah. Baik, insya-Allah tuan-tuan bulan depan kita akan sambung kedua. Tak sempat malam ni. Kedua bulan depan berhadap kiblat. Konsep sama juga level-level dia. Baik, kesimpulan semua tuan, saya nak last kali dengan level yang kedua ini, level praktikal dengan kita. Sangat praktikal. Dan kebanyakan majoriti kita berada pada level ini. Mengetahui masuk waktu dengan level zon. Cuma saya nak pastikan tuan-tuan clear makna zon. Ada azan dah. Makna zon. Kita ambil sikit tuan-tuan makna zon. Kalau ikut peraturan kena berhenti ni. Sikit saya tutup. Zon ni tuan-tuan, zon apa dia? Zon ini berat sangkaan hati. Sebab saya nak pastikan tuan-tuan clear shot dengan zon. Sangat orang kita tuan-tuan, kalau dia tak tahu detail istilah ini, dia akan bertukar dengan syak zon ini, dan dia akan bertukar juga dengan yakin. Dia tak pasti level mana dia berada. Yakin tak tuan? Ya yakin, sebenarnya bukan yakin, zon. Ini zon ni apa tuan-tuan? Nak hukumkan zon, berat sangkaan hati dengan ada dalil yang dia berpegang. Dalil itulah yang memberatkan hati dia masuk waktu. Kalaulah dalam isu masuk waktu, isu-isu lain sama juga. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, apa maksud zon? Zonnun. Zonnun ini maksud dia berat sangkaan hati kita, cenderung hati kita dengan ada dalil. Mesti ada dalil. Sebab dalil itulah yang memberatkan hati kita untuk berpegang. Bukan yakin. Yakin tak tengok, kerana kita tak tengok, kita tak dengar, kita tak cium. Maka ada benda lain yang memberatkan hati kita untuk kita hukumkan masuk waktu. Bermakna tuan-tuan, kita bukan syak. Kalau syak 50-50 sama banyak. Masuk ke tidak lagi waktu, masuk ke tidak, azan pun tak dengar, surau pun tak azan,
TV pun tak ada, radio pun tak ada, jan pun mati. Maka apa benda yang dia nak memberatkan hati dia masuk waktu? Mesti ada dalil. Maka dalil ini tuan-tuan dia panggil ijtihad. Usaha mencari dalil dengan ilmu dia untuk cari mana yang kata hujah, yang kata benda dia untuk dia pegang masuk dah waktu. Mesti ada tuan-tuan. Kalau tak ada, dia duduk berada di syok. Agak-agak saja. Kalau tak ada dalil, agak-agak. Maka dalil ini tuan-tuan, banyak dalil ini. Apa dalil yang memberatkan kita? Dalil memberatkan kita ialah jam. Confirm tak jam tu betul? Tak confirm betul. Boleh jadi jam akan lewat walaupun kita sentiasa perbetulkan. Itu dia panggil tak yakin. Tak yakin. Boleh jadi kita betul selalu pun, boleh jadi dia lewat. Dia panggil andaian. Sebab tu melihat jam, tak melihat matahari, dia bukan berada di level yakin tetapi level zon. Apa lagi contoh tuan-tuan? Contoh dia, kita mendengar azan, dan orang azan tu pula tuan-tuan, dia bukan tengok matahari, dia hanya tengok takwim, panduan takwim, dia hanya tengok jam. Ini bermakna dia juga zon, dan kita mendengar dia juga zon, berat sangka hati. Last kali tuan-tuan, last kali, kita akan sambung bulan depan. Last kali ni penting. Kalaulah ketika tidak ada matahari pun mendung, tuan-tuan tak boleh tengok, jan pun mati, tak dengar azan, radio pun tak ada, tuan-tuan duduk di bukit, di kawasan yang tidak boleh dihubungi lah, contoh dia. Apa panduan tuan-tuan nak solat masuk waktu? Mesti ada hujah, mesti ada benda untuk tuan-tuan pegang. Mesti ada benda untuk tuan-tuan pegang. Sebab itulah dalam kitab tuan-tuan disebut apa dia? Dia sebut antara benda-benda ini yang ulama jelaskan, ulama bagi contoh, kita kena ulang. Benda untuk kita pegang tuan-tuan, kita kena eksperimen dulu. Mana contoh? Tak silap saya pernah sebut contoh dia kokok ayam. Boleh jadi dengar ayam ni masuk waktu subuh, dah eksperimen dah. Tiba-tiba ayam tu jan pun mati, azan pun tak dengar, TV apa pun semua tak ada, hanya berpandukan kepada ayam jantan. Kokok ayam ini masuk dah waktu. Boleh ataupun tidak? Ya, boleh berpegang masuk waktu. Itu salah satu contoh saja tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung bulan depan. Kita detailkan sikit lagi sebelum kita masuk, kerana dia lebih kurang sama konsep dia dengan melihat arah kiblat. Dia sama konsep dia, untuk kita tahu arah kiblat macam mana cara, dan untuk kita tahu masuk waktu macam mana cara ijtihad kita nak. Tanpa ijtihad tidak sah sembahyang agak-agak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.